وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadil Ustaz, sahabat jannah yang dikasihi Allah. Alhamdulillah dengan izinnya juga dapat kita hadir lagi pada majlis maghrib malam ini. Kuliah maghrib ini di bawah saluran Google Meet, di bawah Google Meet Gema Nur Iman, di bawah pimpinan Puan Rosniati binti Mansur dan barisan ahli jawatan kuasa Gema Nur Iman. Kuliah maghrib kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadil Dr. Aisyah bin Su'arin dengan tajuk kita hari ini hadis-hadis sahih terbukti masa kini. Bagi memberkati majlis, saya memohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadirkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga para anbiya, para solehin, kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Pengerusi, pembuka bicara kuliah pada malam ini dan seluruh pimpinan Gema Nur Iman, khususnya pada Puan Rosniati selaku pengurusi dan seluruh sahabat-sahabat taman-taman syurga yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah izinkan kita pada malam ini, Allah izinkan kita duduk dalam majlis ilmu. Satu perkara seluruh yang dirahmati Allah, tanda orang yang Allah redha pada dia, Allah letakkan kebaikan berterusan dan kebaikan itu mampu dilakukan. Di saat dia dalam keadaan kebaikan, di saat itulah Allah letak dalam keredaan. Di saat dia payah nak melakukan kebaikan, di saat dalam keadaan subhanallah dia berterusan melakukan dosa dan kemaksiatan, kemurkaan Allah, di saat itulah Allah benci murka pada dia. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan kesempatan bekas daripada Ramadan, dari pihak Ramadan yang lalu, berbekas ketaatan, berbekas ketakwaan, berterusan kebaikan pada kita. Genggam benar-benar kebaikan ini dengan istiqamah. Maksud istiqamah berterusan. Allah suka perkara yang sedikit tapi berterusan. Daripada perkara yang besar, daripada perkara yang banyak kita lakukan tapi jarang-jarang, kadang-kadang. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Gema Nur Iman ini, lepas isyak ni ada kuliah lagi, tak apa kita isi sebelum waktu isyak ni insya-Allah, dengan ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sambung berdasarkan buku hadis-hadis sahih terbukti masa kini pada tajuk muka surat 130. Betul ke? Muka surat 130, kecelaruan nilai kemanusiaan umat Islam. Betul tidak? Ada tanda ke? Saya lupa pula. Kecelaruan nilai kemanusiaan umat Islam. Betul. Ada yang boleh komen? Betul. Okey, baik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah yang ada buku ni, buka muka surat 130.
Buka muka surat 130, kecelaruan nilai kemanusiaan umat Islam. Pendeknya celaru. Pendeknya haru biru. Haru biru kacau bilau, nilai kemanusiaan umat Islam. Umat Islam ni bukan disebut orang yang bukan Islam. Dia celaru daripada nilai kemanusiaan, nilai ihsan, belas kasihan dan sebagainya. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita lapang dada, kita tadabbur teliti ingatan daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan ada ingatan yang terbaik untuk kita ambil peduli, insya-Allah. Manusia adalah makhluk terbaik di antara seluruh ciptaan Allah dan diangkat menjadi khalifah, wakil Allah di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan manusia mengelola serta mendaya gunakan apa yang ada di bumi untuk kepentingan hidup dan maslahat kehidupan. Allah jadikan manusia ni satu makhluk yang ada akal. Yang ada akal, dia boleh fikir dan dia boleh olah kehidupan ini. Kreatif. Allah bagi saya ada kelebihan saya. Allah beri sesuatu pada seluruh yang dirahmati Allah yang mendengar, yang melihat bicara pada malam ini, ada kelebihan masing-masing. Dan dengan akal inilah kita boleh olah sesuatu perkara yang Allah redha atau Allah murkai. Yang Allah redha, yang Allah murkai. Ingat, kehidupan ini adalah sesuatu alat. Yang Allah datangkan atas dunia ni alat. Alat untuk kita mencari keredaan atau na'udzubillah min zalik, jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan matlamat. Bukan matlamat, adalah alat. Hari ini kita hidup atas dunia. Allah datangkan dunia. Allah datangkan pasangan. Allah datangkan anak-anak. Di sebalik suami, di sebalik isteri, itu alat untuk cari redha Allah. Tapi kadang ada yang tak peduli dengan suami, tak peduli dengan isteri, tak peduli dengan anak-anak. Apa sahaja yang Allah datangkan itu sebagai motivasi. Sebagai untuk kita makin dekat atau makin jauh daripada Allah. Benda ni, itu yang kita nak cerita ni celaru. Celaru kepala otak kita. Itu sebab majlis ilmu ni jangan kita jauh. Kita mohon, subhanallah, doa banyak-banyak, Allah istiqamahkan kita sentiasa dekat dengan petunjuk. Sentiasa dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Bila kita jauh ni jadi celarulah kepala otak kita. Jauh daripada Quran, Ramadan baca Quran, habis Ramadan tinggal Quran. Celaru kepala otak kita. Sembahyang kadang-kadang, sembahyang Ramadan awal waktu, habis Ramadan jadi hujung-hujung waktu. Celarulah kepala otak kita. Allahu Akbar. Celaru kita punya nilai. Nilai kita ni hamba, kita bukan tuan. Allahu Akbar. Baik. Dengan status khalifah fil ardi, maksud dia wakil Allah di muka bumi, manusia harus sentiasa berbakti kepada Allah dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, sentiasa menegakkan keadilan dan perdamaian serta menghubungkan tali persaudaraan, menjaga kelestarian bumi serta mengawal keseimbangan ekosistem daripada segala yang merosakkan alam. Bila sebut khalifah, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan kita khalifah, pemimpin atas muka bumi ni. Setiap kita ni ada kepimpinan. Bagaimana kita mengolah dunia, itu maksudnya kita memimpin. Jangan sampai di hujung ni, bagaimana ingatan dia, jangan merosakkan ekosistem. Hari ni pokok-pokok ditebang. Bagaimana hari ni satu ujian dan boleh jadi satu musibah dan boleh jadi ingatan daripada Allah, kita berhadapan dengan cuaca yang bersangatan panas. Apa bahasa dia? Kalau bahasa kajian tentang cuaca ni apa? El Nino. Bersangatan. Yang semalam rasa tengah hari dalam pukul 12 tu 45 darjah Celsius dah. Allahu Akbar. Bersangatan sehingga Ogos. Allahu Akbar. Ni bukan Mekah tau. Bagaimana Mekah tu Allah pinjamkan hawa panas di Masyar tu, sekarang ni ada. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu sebab seluruh yang dirahmati Allah, apa yang berlaku bermula daripada tangan-tangan kerosakan yang kita buat. Ekosistem dirosakkan, jadi subhanallah, perkara itu seolah-olah penahanan panas dah tak ada dah. Seolah-olah bagaimana kita ni dah berada di lingkaran gempa bumi dah. Sebelum ni jauh. Itu sebab hari ni, bila jadi macam ni, bukan kita nak menjauh, tapi kita kembali dekat kepada Allah dan banyak-banyak kita bermuhasabah dan banyak-banyak kita beristighfar minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Ingat, setiap kembali kita kepada Allah, setiap istighfar, setiap taubat, setiap doa dan setiap kebaikan, seolah-olah Allah tangguhkan, Allah tahan musibah itu daripada sampai pada kita.
Jadi hari ini bukan kita takut. Orang yang beriman dia tak takut dengan apa yang akan berlaku. Sebab apa? Dia ada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sungguh pun demikian, kedudukan manusia di alam ini akan lebih hebat daripada malaikat dan boleh pula menjadi lebih buruk daripada haiwan. Bila dia baik ni lebih hebat daripada malaikat. Malaikat tu subhanallah tak ada dosa. Hamba yang taat. Tapi bila perangainya buruk, lebih buruk daripada haiwan. Kenapa dia label macam haiwan? Sebab apa? Tak ada akal untuk berfikir. Dia ada otak tapi tak berakal. Haiwan. Allahu Akbar. Oleh yang demikian, manusia sendirilah yang menentukan nasib. Masa depan, hidup dan kehidupan. Masa depan kita di mana? Akhirat. Masa depan kita yang kita akan lalui dalam kubur. Apa yang kita buat itulah yang sebenarnya akan membentuk syurga atau neraka kita. Allahu Akbar. Manusia akan dapat mengatasi para malaikat jikalau tulus ikhlas beriman dan banyak beramal soleh. Sebagaimana firman Allah, cuba tengok ayat yang ke-7 daripada surah Al-Bayyinah. Ayat yang ke-7 daripada surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk, manusia disebut sebagai sebaik-baik makhluk. Apa dia? Beriman dan mengerjakan amal soleh. Ngaku beriman tapi perangainya tak baik, tidak beriman. Dikatakan beriman bila mana dia buat perkara yang soleh. Kalau kita renung antara firman Allah, manusia ni rugi dengan masa. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa. Ingat, kita lalui dalam hidup ni masa. Allahu Akbar. Sedar tak sedar, tanda dunia dan kiamat ini masa berjalan begitu pantas. Setahun nanti macam sebulan, sebulan nanti macam seminggu, seminggu nanti macam sehari, sehari nanti macam 1 jam, dan 1 jam nanti macam bukan 1 minit. Kadar mati benar macam percikan api, terlalu cepat, terlalu pantas. Jadi seluruh yang dirahmati Allah kita hargai. Kita nak masa kita adalah masa yang berkat. Ada manfaat kebaikan. Masa yang bawa kepada kebaikan, ada manfaat kebaikan. Bila sebut berkat, daripada masa, daripada harta, daripada ilmu, daripada tubuh badan kita, adalah apa dia berkat itu? Ada manfaat kebaikan. Allahu Akbar. Ingat, bila sebut tentang masa, Allah kata manusia ni rugi. Melainkan 4. Sedikit kita nak renung apa yang Allah sebut dalam surah Al-Asr tentang masa ini. Illalladzi, melainkan orang, illalladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal dengan kebaikan, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, yang berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Apa maksud dia? Berpesan kepada kebenaran, ajak orang buat kebaikan. Berpesan kepada kesabaran, apa dia? Ajak orang untuk sabar dengan setiap ujian. Ujian buat maksiat, ujian kita, apa yang sahaja atas dunia ni ujian sebenarnya. Dunia ni adalah darul balak. Ini yang digambarkan manusia yang tidak rugi. Allahu Akbar. Itu sebab seluruh yang dirahmati Allah, kita hidup kat dunia ni, Allah tak biarkan kita. Allah datangkan Quran, Allah datangkan ingatan daripada Nabi SAW, dan Allah datangkan ujian untuk perhatian kepada hamba. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, jadi nilai kemanusiaan seorang insan diukur daripada keimanan dan kekufurannya. Orang yang beriman dan beramal soleh, dia layak disebut manusia. Dengar. Orang yang beriman dan beramal soleh layak disebut manusia. Dan nilainya lebih utama daripada malaikat. Serta layak dilabelkan sebagai khairul bariyah. Khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk. Manusia yang kufur dan bergerumang kesyirikan tidak layak disebut manusia. Apa dia? Manusia yang kufur ni, dia bergelumang dengan kesyirikan, dia tidak beriman dengan Allah, dia ambil selain daripada Allah, syirik. Dia menyekutukan Allah. Nilainya lebih rendah daripada haiwan serta dilabelkan syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Allahu Akbar. Hari ni kita kena peduli. Kita melihat bukan pandangan mata ni, tapi pandangan hati ni untuk kita faham, untuk kita sedar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, Al-Quran menyebut harga manusia yang mengkufuri ayat-ayat Allah
adalah sepadan dengan haiwan, bahkan lebih rendah daripada itu. Cuba tengok daripada surah Al-A'raf ayat 179. Apa dia punya ayat dia? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Disediakan neraka jahanam, neraka yang paling, subhanallah, yang paling bersangatan untuk jin dan manusia. Tengok. Yang ada dalam buku ni terjemahan. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakannya daripada jin dan manusia. Mereka yang mempunyai hati, lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu sebab kita baca Quran kena faham motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli Quran ini bukan orang yang hebat baca Quran, tapi orang yang banyak faham Al-Quran dan dia ikut apa yang Quran sebut. Itu ahli Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran. Macam mana Nabi? Khuluqul Quran. Akhlak Nabi, akhlaknya Al-Quran. Dia ikut apa yang dibaca, ikut apa yang disampaikan. Mereka mempunyai mata. A'yunul la yubsiruna biha, tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah datangkan panas ini, kekuasaan Allah. Tidak akan berlaku sesuatu semua dengan izin Allah. Allah datangkan sesuatu itu atas izin dia. Allahu Akbar. Itu sebab apa ujian yang datang, ingatan saya yang bersama ni, kadang kita sedih dengan apa yang berlaku. Tapi ingat, setiap yang berlaku Allah yang bagi. Kita mengeluh, kita marah. Seolah-olah kita marah dengan Allah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, apa ayat ni seterusnya? Adhanul la yasma'una biha. Mereka ada mata tak tengok, tak melihat kebesaran Allah. Mereka ada telinga tetapi tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Malam ni kita dengar, saya baca ayat Quran, tak sampai pun. Kita tengok ingatan tapi tak sampai pun. Subhanallah, hari ini menjadi ujian pada kita, kita lebih kepada melayan subhanallah media sosial. Melayan sesuatu yang mengajak kita cinta kepada dunia. Apa Nabi bagi tahu, umatku akan dihinggapi satu penyakit, subhanallah, penyakit hati, bukan penyakit corona, bukan covid. Hari ini covid naik balik kan. Ya Allah, Allah datangkan kuman yang kecil. Dia boleh membunuh dan sebagainya. Apa Nabi bagi tahu? Al-wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa dia wahan tu? Nabi sebut, jawab pertanyaan sahabat, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cintakan dunia dan takutkan kematian. Ingat, mati itu bakal datang pada kita. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, boleh tak kita berhenti sekejap, berkumandang azan, kalau kita dengar, kita sahut sama-sama dua doa yang Allah takkan tolak. Sebab apa? Di saat dua doa tak ditolak ni, Allah buka pintu langit dia untuk mendengar doa-doa kita. Antaranya ketika azan ni. Sekejap kita berhenti sekejap, kita sahut suruhan azan.
Baik, seluruh yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita ni seluruh yang dirahmati Allah, yang saya boleh kongsikan apa yang saya rasa. Masa kita suntuk, banyak benda yang kita nak minta. Tapi kadang kita terbatas. Jadi peluang yang Allah berikan, waktu-waktu yang mustajab ni kita rebut. Kadang kan Allah rindu kat kita. Malam-malam terbangun kita daripada tidur. Allah nak kita kembali pada dia. Kadang kita buka sesuatu, Quran ke, buku ke, kadang dalam media sosial hari ni ada sesuatu ingatan. Contoh malam ni juga, saya cuba sampaikan, kadang terkesan pada kita yang menyampaikan, kita juga yang mendengar. Allah rindu. Allah nak kita balik pada dia. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba-Ku bertanya, kata Allah, waktu bila aku dekat dengan dia. Allah jawab, ujibu da'watad da'i iza da'an. Saat hamba-Ku doa, saat itulah aku dekat dengan dia. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah, kita renung, rebut peluang yang Allah berikan. Ingat dosa kita banyak. Banyak yang kita nak minta. Kita rebut peluang-peluang yang Allah berikan di saat-saat yang mustajab. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Ayat tadi apa dia? Ada hati lalai, ada mata tidak melihat dengan sebaik-baiknya, ada telinga tidak mendengar sebaik-baiknya ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti haiwan ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang lalai. Ghafilun, orang yang lalai. Itu sebab ada orang hidup, celik mata dia, seolah-olah dia tidur. Dia bangun bila? Dalam kubur baru dia bangun. Dah mati rupanya. Banyak aku tak buat. Aku tak sembahyang lagi. Aku tak taubat lagi. Allahu Akbar. Dilalaikan. Itu sebab fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit. Jadi kita muhasabah sama-sama. Ingat, di saat kita rasa baik, di situlah ada kekurangan kita. Di saat kita rasa kita bagus, di situlah sebenarnya Allahu Akbar. Ada sesuatu yang tidak bagus. Kita kena banyak. Kita banyak muhasabah, ingatan saya bersama. Apa yang berlaku hari ini nak menggambarkan dunia akan tamat riwayatnya. Kita juga akan berakhir kehidupan kita. Jadi kesempatan yang Allah beri, kita rebutlah dengan sebaik-baiknya. Baik. Kita lihat realiti kehidupan hari ini, orang-orang masa kini, ramai dalam kalangan mereka digambarkan Al-Quran bagaikan keldai. Bagaikan keldai, yakni orang yang berilmu yang ilmunya tidak diamalkan. Macam keldai kata Allah. Atau orang yang mengetahui kebenaran tetapi menyembunyikannya. Pada zaman ni juga tidak sedikit jenis manusia seperti yang digambarkan dalam Al-Quran bagaikan unta. Dalam Al-Quran disebut apa dia? Bagaikan unta sesat dan mendustakan ayat-ayat Allah. Ramai di antara mereka digambarkan Al-Quran bagaikan haiwan ternakan, yakni orang yang bertuhankan hawa nafsu. Nafsu tu diikut saja. Allahu Akbar, tanpa peduli halal haram, sesuatu yang Allah redha atau Allah murka. Baik, tidak kurang juga manusia yang digambarkan dalam Al-Quran seumpama anjing. Orang yang menukar iman dengan kenikmatan harta, benda duniawi. Atau orang yang menjual agama demi kekayaan harta benda. Kita cerita tajuk ni, seluruh yang dirahmati Allah celaru. Celaru nilai kita ni sebagai manusia. Manusia yang Allah redha atau manusia yang Allah tak redha. Bagaimana dalam Quran Allah sebut perumpamaan keldai, perumpamaan unta, perumpamaan anjing. Bagaimana dunia ni macam bangkai. Yang disirit anjing ke sana ke sini. Kita ni bila rebut akan dunia ni, taubah kita macam anjing yang mengonggong bangkai ni. Allahu Akbar. Benda yang buruk, benda yang jijik. Allahu Akbar. Kita jadikan dunia sebagai alat, bukan matlamat. Allahu Akbar. Baik. Nabi SAW menggambarkan dalam 14 abad. Pada 14 abad yang lampau, bagaimana isyarat kemunculan manusia berwatak haiwan yang menyebabkan kecelaruan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana sabda Nabi yang bermaksud, cuba tengok hadis riwayat Ibn Hibban. Malam ni bukan hanya kita dalam grup ni, tapi saya cuba buat live juga di Facebook Ustaz Ashraf. Jadi kita subhanallah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan daripada ingatan Nabi, kita dapat bersama insya-Allah. Ingatan Allah sama-sama kita dapat. Hari ni kalau boleh kita share. Bukan kita nak tunjuk baik.
Ni tapi di sebalik gambaran tu kita seboleh-bolehnya kita nak ajak orang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa ingatan Nabi? Akan datang satu masa kepada umatku, pada zaman itu nilai manusia beriman lebih rendah daripada kambing-kambing dan perbuatannya lebih buas daripada serigala yang lapar yang berhari-hari tidak bertemu makanan. Allahu Akbar. Sentiasa tamak, rakus dengan dunia. Faktor kejatuhan nilai kemanusiaan seorang manusia adalah keingkaran terhadap syariat Allah. Dengan baik-baik. Faktor sebab kejatuhan nilai manusia ni, seorang manusia adalah engkar kepada syariat. Tak patuh akan perintah Allah. Tak patuh apa yang Allah gariskan. Ya, apa yang Allah tetapkan. Dan kecintaannya terhadap dunia. Kerana itu orang yang sengaja menggadaikan keimanan dan keislamannya demi kenikmatan duniawi, ia tidak layak disebut manusia. Saya ulang balik. Ya, orang yang menggadaikan keimanan, keislaman demi nikmat dunia, ia tak layak disebut manusia. Ya, bahasa kotornya, bahasa tak eloknya, layak disebut binatang. Ingat, kita hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk jadi hamba kepadaku, kepada Allah. Ya, hamba kita ni, kita hamba kepada Allah. Bukan hamba pada kebendaan, keduniaan dan sebagainya. Pagi-pagi bangun fikir dunia dah. Pagi-pagi bangun dah fikir masalah. Tapi bila pagi-pagi fikirkan, ya Allah, aku ni kurang berkat. Ya Allah, aku ni hina di sisi Kau, ya Allah. Dia sibuk. Sibuk untuk perbetulkan diri dia, bukan sibuk nak perbetulkan orang lain. Allahu Akbar. Ni, ingatan saya yang bercakap, seluruh yang dirahmati Allah. Kadang kan kita kena cari diri kita bila sorang-sorang. Saya teringat kata-kata Syekh Ramadan Al-Buti, yang ulama Syria yang tengah ceramah kena bom kan. Dia kata apa? Kita perlu sorang-sorang untuk kita belajar fikirkan diri kita berbanding fikirkan orang lain. Ya, Allahu Akbar. Di saat kita seolah-olah tidak dihargai, sebenarnya Allah nak kita kembali kepada dia. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita cerita tentang celaru ni. Ni mudah-mudahan adanya Quran kita tidak tinggalkan, adanya ibadah solat tidak tinggalkan, begitu juga majlis ilmu ni kita tak tinggalkan, untuk kita benar-benar subhanallah kembali kepada Allah. Baik, kita renung dengan fikiran yang terbuka mengenai sabda Nabi yang berikut. Apa dia? Hadis dia Ibn Hibban yang bermaksud tiada yang menyuburkan cabang-cabang kehinaan, tiada yang menyuburkan, maksudnya menghidupkan cabang-cabang hina, kerendahan dalam diri manusia selain benih-benih ketamakan rakus terhadap dunia. Tamak, rakus terhadap dunia. Itu benih-benih cabang-cabang hina pada diri seseorang manusia. Tamak, rakus dengan dunia. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, kita ambil benar-benar apa dia. Nabi bagi tahu bahawa cinta dunia adalah segala keburukan serta melapangkan jalan kehinaan dan kehancuran duniawi maupun ukhrawi. Cuba tengok hadis ingatan Nabi SAW. Nabi bagi tahu apa dia? Kelak akan menimpa umatku penyakit perbuatan buruk. Umat-umat dulu yang hari ini ditiru oleh umat hari ini. Apa dia? Sikap sombong. Sombong. Ada harta sedikit sombong. Rugi, cilaka. Orang-orang hina, orang-orang yang rasa dia sombong sedangkan dia minjam dengan Allah. Kita tak ada benda ni, Allah bagi pinjam ni. Allah bagi pinjam. Rasa pandai sikit pinjam. Kita pinjam daripada rasa pandai ni. Dia dah sombong dah. Rasa baik pun dah sombong. Aku duduk dalam kuliah, kau duduk dalam mana ni? Malam tadi aku dengan kuliah ada sembang dengan kawan dia. Malam tadi aku bangun tahajud dah mula sombong dah. Allah Akbar, na'udzubillah min zalik. Dan yang kedua apa dia? Kufur nikmat dan lupa syariat agama dalam memperoleh kenikmatan dunia. Lupa syariat. Itu sebab hari ini orang kurang syukur dengan apa yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bila syukur satu-satu nikmat yang sedikit, Allah akan tambah keberkatan, tambah manfaat dia. Tapi bila mana satu-satu nikmat tidak disyukuri, maksudnya dikufuri, Allah bagi ingat azab dia sangat pedih. Kadang dengan ujian pun kita kena syukur, ya Allah, di sebalik ujian ni aku dekat dengan Kau, ya Allah. Di sebalik sakit ni aku dekat dengan Kau, ya Allah. Itu sebab kaya juga sebagai ujian bila kita jauh daripada Allah. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, apa tanda yang lain, apa penyakit yang lain? Mereka berlumba-lumba mengumpulkan harta
dan bermegah-megah dengan kekayaan harta benda. Berlumba-lumba mengumpulkan harta dan bermegah-megah dengan kekayaan harta benda. Hari ini kita ditunjukkan dekat media sosial. Bagaimana sifat manusia, kena kejar harta, tunjuk duit. Berlonggok-longgok, berkepuk-kepuk. Engkau ada, Syed sebut lagi engkau ada. Dia petikai orang lain kereta besar. Hari ini dah zaman yang disebut oleh Nabi SAW, penyakit umat dulu, hari ini ditiru oleh umat hari ini. Allahu Akbar. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia, saling bermusuhan dan iri hati, dengki dan dendam. Sehingga mereka tidak takut melakukan kezaliman. Sampai zalim ke orang pun dia tak takut. Dia tak rasa bersalah. Jatuhkan si fulan ni, burukkan si fulan ni, fitnah si fulan ni, tak rasa bersalah. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalim. Penyakit umat terdahulu yang hari ini ditiru. Jadi seluruh yang dirahmati Allah kita renung, realiti kehidupan umat Islam di era moden kini, susah tak nak jumpa, sukarkah menemui manusia berstatus Muslim tapi perangainya seperti serigala berbulu kambing. Kambing tu nampak jinak. Tapi tiba-tiba bertukar jadi serigala yang buas. Perbuatan leceh dalam interaksi sosial, mengambil kesempatan dalam kesempitan, menyerang lawan atau buruannya dengan cara yang kejam, atau menyingkirkan saingan dalam pemburuan dengan cara penyamaran atau perangkap. Hari ini kita subhanallah, ditopengkan kebaikan tapi sebenarnya kehinaan. Ditopengkan kebaikan, dia buat baik tapi sebenarnya dia tak baik. Hari ini. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, zaman moden ni, susahkah kita nak jumpa sebahagian daripada kaum muslimin yang bersikap tamak dan rakus terhadap harta benda dunia serta berperangai seperti binatang buas dalam mendapatkan kekayaan serta mengaut kenikmatan duniawi. Susah tak nak jumpa? Tak susah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, Nabi sebut lama dah. Bila kita baca ni, kita duduk dalam kuliah ni, kita belajar ni, saya juga utama yang belajar, saya bercakap, saya belajar untuk saya amal. Apa yang saya nak sebut, kita belajar bukan kita nak wujudkan perselisihan, pergaduhan, lah, tapi kita belajar untuk kita makin dekat dengan Allah. Kita takut untuk melakukan apa-apa yang disebut oleh Nabi, yang dilakukan oleh umat terdahulu, yang mendatangkan kemurkaan Allah. Hari ini kita berdepan dengan panas, kita berdepan dengan cuaca tak menentu, kita berdepan dengan macam-macam kecelaruan. Kecelaruan juga ini sebagai satu bala. Kita doa, bukan kita nak tuding daripada orang lain, kata orang rosak, tapi sendiri kita muhasabah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama renung. Kita doa berterusan, Allah pelihara kita. Allah sentiasa letakkan kita dalam hidayahnya, bukan jauh daripada petunjuknya. Jadi saya rasa sekadar ni dapat saya sampaikan. Jadi saya buka, anda ada soalan. Jadi subhanallah, kita hampir pada Zulkaidah. Zulkaidah masuk dah. Zulkaidah. Belum masuk lagi. Syawal belum habis lagi. Kita akan masuk Zulkaidah, Zulhijjah. InsyaAllah yang akan dijemput sebagai tetamu Allah. Mudah-mudahan di situ juga kita nampak di tanah Arab ni, yang akan datang orang ke Mekah dengan tujuan komersial, bukan ibadah. Sampai satu tahap tempat yang baik tapi tak ada roh kebaikan pada dia. Kita duduk dalam suasana ilmu tapi tiba-tiba tak ada roh tu. Sebab apa? Roh dunia semata-mata yang ada. Kebanggaan yang kita nak tunjuk, yang kita nak capai. Ego kita, bukan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sendiri insya-Allah masih lagi dijemput sebagai petugas haji tahun ni. Jadi insya-Allah seluruh yang dirahmati Allah, niat saya untuk berkongsi apa yang dilalui di Mekah, dan insya-Allah saya akan buat live juga, saya akan kongsi di media sosial yang ada ni untuk kebaikan, bagaimana motivasi atas pengalaman-pengalaman sebagai pembimbing yang boleh kita ambil peduli, yang mudah-mudahan kita ini benar-benar VVIP di sisi Allah. Ibadah kita ni walaupun tahap dia belanja ni bukan VIP, tapi Allah iktiraf kita VVIP. Berbanding orang yang benar-benar VVIP tapi Allah murkai dia, Allah laknati dia, na'udzubillah min zalik. Jadi silakan kalau ada soalan, silakan. Ada tak soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, kita walaupun selalu duduk dalam majlis ilmu, kadang-kadang pun susah nak kawal diri. Contoh macam Ustaz cakap tadi kan,
oh malam tadi saya bangun tahajud. Kadang kita ada sifat macam tu kan. Walaupun kita sering berada dalam kuliah ilmu. Macam mana Ustaz cara untuk kita buang perasaan macam tu? Adakah melalui doa kita? Dia Sebab sebenarnya bukan kekuatan kan Ustaz? betul. Kadang riak ni kita rasa kita hebat. Riak ni dalam keadaan kita menunjuk-nunjuk. Dan ada satu benda yang kita tak sedar di saat kita rasa baik, apa yang Allah timbulkan di situ, yang kita timbulkan ujub. Kita rasa kita baik tu ujub tu. Kita rasa kita bagus dah. Itu sebab apa pun cepat-cepat kita istighfar, apa pun biar kita sendiri dengan Allah yang tahu. Tak perlu kita hebatkan, tak perlu kita tunjuk pada orang. Itu antara dia. Allah Akbar, bukan satu benda mudah. Itu sebab seolah-olah bila kita buat kebaikan bersedekah, tangan kanan beri, tangan kiri tak nampak. Tak perlu kita hepahkan. Ya, bayangkan gelap-gelap kita ke masjid subuh, tiba-tiba balik kita tekan horn. Bunyi horn kereta, horn motor, aku balik daripada masjid. Habis dah habis. Habis langsung kita punya ibadah. Ya, di saat subhanallah ada doa. Ya, malaikat naungi kita. Allah subhanallah, Allah campak rahmat pada kita. Tiba-tiba di saat kita bongkar untuk kita raih pujian manusia, hina kita. Itu sebab yang kita nak adalah redha Allah. Hari ini kita kena fikirkan apa yang Allah suka, bukan manusia suka. Bukan mudah sebenarnya. Kita kena buat apa yang Allah suka, bukan apa yang manusia suka. Kita ketepikan. Ini contoh puasa 6 kan. Oh, saya dah habis puasa 6 cerita. Awak berapa? Awak berapa hari? Kadang isteri tu rajin puasa, suami tak berapa rajin, dia puli pula suami dia. Abang bila nak puasa ni? Macam tu juga, dia dah baca Quran. Bang, saya dah khatam dah, abang berapa? Di saat diperli isteri tu, suami tu dalam keadaan dia sabar, redha, pahala tu pindah pada dia. Habis puasa 6, tak perlu nak hebah. Ya Allah Akbar. Kadang kan itu sebab bagus Jumaat lepas, kebetulan saya jemput juga baca khutbah. Tajuk dia apa dia? Cara kita, bagaimana adab orang berpuasa dalam keadaan nak memenuhi jemputan. Ya Allah Akbar. Nabi SAW dia pernah diminum dan diberi air minuman pada seorang sahabat, Ummu Hani kalau tak silap nama dia. Dia bagi minum, lepas tu dia kata, aku berpuasa ya Rasulullah. Kau puasa sunat atau puasa qada? Puasa sunat, batalkan. Sebab apa? Nak menghormati, nak menghargai orang yang kau jemput ni. Allahu Akbar. Di sebalik gambaran itu sebab kita kena banyak muhasabah. Ilmu tu sangat perlu untuk kita faham tentang ibadah kita. Memang kadang kita seronok, tapi tak sedar kita seronok bercerita itu mengakibatkan kita, amalan kita jadi sia-sia dan ada ujub, rasa hebat, rasa takabur. Na'udzubillah min zalik. Jadi apa pun kita doa, satu doa yang tadi awal mukaddimah pengurusi baca tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Pendek doa ni, tapi maksud dia besar. Ya Allah, tolong aku untuk sentiasa ingat kau. Bila sentiasa ingat kau dalam keadaan ikhlas, Allah akan atur. Ya Allah, tolong aku untuk mensyukuri nikmat kau. Bila kita mensyukuri nikmat Allah tu, subhanallah, kita makin syukur, makin tunduk. Wa husna ibadatik. Tolong aku ya Allah untuk memperelokkan ibadah aku pada engkau. Bila ibadah kita ni kita mohon bagi elok, ibadah yang bekasnya ikhlas, bekasnya hanya kerana Allah, bukan pujian manusia. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi soalan? Mudah-mudahan menjawab soalan tadi. Terima kasih Ustaz. Ustaz, ini bukan soalan berkaitan dengan apa nak tanya. Ni tanya pasal ada yang jemaah tanya pasal buku Ustaz ni. Jadi dah tengok dekat Shopee pun tak ada, dekat dinding kita semua out of stock. Ustaz ada ke lagi kepada dia ni? Itulah, pada Tengok, saya pun tinggal yang saya pegang ni. Tengok saya kata cuba order semula. 2016 lepas tu check semua, kebanyakan semuanya MPH lah apa semuanya out of stock. Dekat Shopee pun dia kata semua out of stock. Kuat lah Ustaz ada simpan untuk ni. Dulu kan ada yang setengah order daripada Ustaz kan. Itulah, nanti saya check semula pada ni
bagian yang publish printing ni lah. Bilau ni. Printing. Printing nanti saya cek balik. Kalau ni Sebab dulu kebanyakan daripada saya faham. yang di ni kebanyakan semua dia kata out of stock kata. Ya, betul, Jadi betul, mungkin betul. ada jemaah-jemaah yang baru mengikuti kuliah ustaz, jadi mungkin nak tengoklah daripada tajuk-tajuk yang awal tu kan. Jadi Baik, kalau ni ustaz beritahulah nanti apa perkembangan tentang buku Saya nak ustaz, sebut insyaAllah. begini. InsyaAllah. Terima kasih. Daripada buku ni, Itulah. apa yang daripada buku ni puan dan seluruh yang dirahmati Allah, apa yang berlaku hari ni, hadis-hadis sahih terbukti masa kini. Apa yang berlaku tu Yalah, apa yang banyak berlaku yang tu. kita boleh ambil jadi ibrah, insyaAllah ambil pengajaran. kalau tak ada saya akan minta publish balik, terbitkan balik buku ni insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah doakan. Saya usahakan insyaAllah. Sebab cetakan itu 2016 kan? Ya. Jadi Lama tengok dah. semua dah sekarang. Lepas tak ada printing kali kedua, tak ada lah. Hari tu ada printing kali kedua, dah ketiga dah. Oh ya ke? Alhamdulillah. Tahniah Ustaz. Sambutan buku yang begitu memuaskan. InsyaAllah kalau ada apa-apa perkembangan nanti Ustaz beritahu kepada jemaah insyaAllah. Terima kasih. Sama. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sekadar ini saya rasa, minta maaf saya batin. Kita jumpa lagi di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kuliah saya ni setiap Selasa kan. Jadi insya-Allah doakan saya sihat. Walaupun di Mekah juga kita akan kongsi. Kita bawa daripada di mana pun. Kita berterusan. Ingatan-ingatan Nabi, ingatan-ingatan daripada Allah ni jangan kita jauh insya-Allah. Kita doa. Jangan Allah tutup pintu hati kita daripada nak dekati ilmu ni. Jangan Allah tutup pintu hati kita untuk dekati hidayah. Hidayah ni kena usaha. Memang hidayah tu daripada Allah. Ni hidayah ni, petunjuk ni. Allahu Akbar. Jadi sekadar ini minta maaf saya batin. Kita tangguh di pertemuan akan datang boleh? Ya boleh Ustaz tutup majlis Ustaz. Tazwir kafarah dengan al-as dah. Okey. Silakan Ustaz. Baik. Jadi kita tadah tangan sama-sama. Kita doa mudah-mudahan Allah berkati himpunan kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah himpunan kami pada malam ini, Ya Allah. Sentuhlah hati kami benar-benar, Ya Allah. Petunjuk, hidayah daripada Engkau, Ya Allah. Jadikan hati kami makin lembut. Jadikan hati kami makin tunduk. Jadikan hati kami makin tawaduk. Bukan hati kami, diri kami makin sombong jauh daripada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, kami lemah, kami tak mampu, Ya Allah. Atas apa yang Kau berikan pada kami tanpa pimpinan, tanpa pegangan, tanpa bimbingan daripada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, di saat kami melakukan dosa, sedarkan. Kuatkan kami untuk kembali bertaubat pada Engkau, Ya Allah. Di saat kami lemah, pandulah kami, Ya Allah. Di saat kami tak kuat dengan ujian yang Kau berikan, Ya Allah, berilah kekuatan, kesabaran, ketabahan sebaik-baiknya pada kami, Ya Allah. Jadikan sesuatu umur kami makin dekat dengan Engkau, Ya Allah. Jangan jadikan sesuatu umur kami makin jauh lalai daripada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan kami atas dunia yang sementara ini seluruh dengan kebaikan, Ya Allah. Akhirat kami juga dengan kebaikan, Ya Allah. Dan hindarkan kami daripada azab api neraka, Ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi seluruh yang dirahmati Allah dalam grup ini, begitu juga di Facebook live. Jadi maafkan saya, doakan saya. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah. Doakan saya, doakan kita semua sentiasa dalam landasan yang baik. Jangan kita tergelincir daripada landasan yang benar-benar yang Allah dah lorongkan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalin. Jalan para nabi, orang-orang yang soleh insya-Allah. Wallahu alam. Jumpa lagi insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.